Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membuat perbentangan bagi kursus BBB 40302 iaitu atur cara kontrak dan juga taksiran. Di dalam perbentangan ini kami memilih topik syarat-syarat kontrak. Baiklah, kita akan pergi kepada pengenalan. Di dalam tugasan ini, kita akan menerangkan syarat-syarat kontrak, di mana pada akhir tugasan, kita akan mengetahui apakah syarat-syarat kontrak. Seperti kita sedia maklum, kontrak adalah perjanjian yang dimeterai apabila satu pihak bersetuju untuk menerima tawaran dari pihak lain. Secara ringkasnya, ia menerangkan perjanjian bertulis yang mengikat kedua-dua pihak yang terlibat, iaitu pihak gunawan dan juga kontraktor. Kontrak ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan antara majikan dan kontraktor agar lebih jelas dalam bentuk pernyataan dan syarat serta had yang dinyatakan. Di dalam proses kontrak ini, terdapat beberapa syarat kontrak yang perlu dipatuhi oleh kedua-dua pihak. Baiklah, kita akan pergi kepada perkara pertama dalam syarat-syarat kontrak, iaitu Fasal 140, iaitu wang cagaran. Kontraktor mesti menyerahkan wang berjumlah 5% dari jumlah kontrak sebelum memerlukan kerja sebagai wang cagaran. Kontraktor boleh membuat pembayaran melalui jaminan bank yang diperakui dengan jumlah yang sama. Pegawai penguasa boleh memberi atau memotong wang ini sesuai dengan ketentuan dalam syarat kontrak. Kerja tidak boleh dilaksanakan jika deposit jaminan masih belum dibayar. Ini boleh bertujuan untuk memastikan bahawa kontrak akan dilaksanakan dengan sempurna sambil menjaga kepentingan majikan. Sekiranya kontraktor muflis atau tidak mahu meneruskan kerja, maka jaminan wang dapat boleh diambil semula. Seterusnya adalah insurans kebakaran. Okey, nombor 1, kontraktor bertanggungjawab untuk mengambil insurans yang merangkumi semua jenis kerja, barang dan bahan yang dibawa ke tapak pembinaan dari kerugian dan kerosakan akibat kebakaran. Insurans mesti dihidupkan sepanjang tempoh kontrak dari awal sehingga diserahkan kepada pegawai penguasa. Yang kedua adalah insurans mesti diperoleh daripada syarikat insurans yang diakui oleh pegawai penguasa secara bertulis bagi pihak kerajaan untuk merangkumi semua jenis pekerjaan dan semua bahan binaan di tapak pembinaan. Barang dan bahan tersebut merangkumi semua bahan yang dihasilkan atau kemampuan majikan tersebut. Kontraktor mesti mematuhi polisi dan semua penerimaan premium insurans yang telah dibayar diserahkan kepada pegawai penguasa. Sambungan bagi insurans kebakaran. Yang ketiga, sekiranya didapati bahawa kontraktor belum memperbarui insurans yang telah habis masa berlakunya, maka pegawai penguasa akan memperbarui insurans dan membayar semua premium. Pengiraan jumlah yang sama akan ditolak dari pembayaran kepada pemborong. Okey, yang keempat, sekiranya berlaku kerugian atau kerosakan akibat kebakaran pada mana-mana bahagian kerja bangunan atau bahan-bahan binaan, maka semua wang yang diterima oleh kontraktor dari syarikat insurans tadi harus digunakan untuk membiayai sepenuh kerosakan, pembinaan atau penggantian kerja tersebut. Kontraktor akan meneruskan kerjanya sehingga selesai dan tidak berhak untuk membuat lebihan tuntutan atas alasan kebakaran. Masa tambahan untuk menyiapkan kerja kontrak sekiranya kerja pembaikan adalah mengikut budi bicara pegawai penguasa. Baiklah, kita pergi kepada Fasal 31, iaitu pampasan pekerja. Okey, yang pertama, salah satu syarat kontrak sebelum kerja pembinaan dapat dilakukan oleh kontraktor adalah dengan mengambil polisi insurans ini yang bertujuan untuk memberi perlindungan kepada kontraktor, pemerintah, pegawai dari jabatan yang berkaitan atau mana-mana individu yang terlibat secara langsung dengan kontrak ini. Segala bayaran ganti rugi adalah berdasarkan Undang-Undang Pampasan Pekerja. Baiklah, sambungan bagi Fasal 31. Yang kedua, polisi-polisi berkenaan hendaklah mengandungi pernyataan-pernyataan berikut, iaitu pernyataan kal dan juga pernyataan. Okey, bagi pernyataan kal, dengan ini adalah difahami dan dipersetujui bahawa jika sesiapa yang tertakluk di bawah polisi ini membuat tuntutan di bawah Undang-Undang Ganti Rugi Pekerja
maka syarikat insurans akan membayar ganti rugi kepada kerajaan dan menjelaskan segala perbelanjaan yang timbul. Bagi pernyataan, dengan ini adalah difahami dan dipersetujui bahawa jaminan ini adalah bertujuan untuk menanggung segala tanggungan yang dibenarkan tertakluk dalam masa pekerjaan. Segala tuntutan yang dibuat adalah di bawah Undang-Undang Ganti Rugi Pekerja. Yang ketiga, polisi mesti diserahkan kepada pegawai penguasa dan pemborong yang bertanggungjawab untuk mengawasi polisi supaya mereka sentiasa hidup dan dikuatkuasakan dengan membayar semua premium dari semasa ke semasa. Dari hari pertama polisi tamat sehingga semua kerja kontrak selesai. Kontraktor juga bertanggungjawab sekiranya diminta untuk membuat pembayaran premium terakhir untuk tujuan pengesahan oleh pegawai penguasa. Jika didapati pihak kontraktor mengabaikan sebahagian peraturan seperti mana yang termaktub di dalam fasal ini, maka pihak pegawai penguasa boleh menahan segala bayaran yang patut dibayar kepada kontraktor di bawah kontrak ini. Tahanan bayaran ini dapat menjelaskan segala tuntutan tuntutan ganti rugi pekerja yang sepatutnya dilindungi oleh pihak pemborong. Pihak pegawai penguasa juga boleh membayar segala premium yang perlu dijelaskan dan membuat pemotongan jumlah bayaran tersebut daripada baki bayaran kontraktor. Baiklah, bagi sambungan fasal 31, fasal ini sama sekali tidak mengubah dan tidak memberi kesan kepada hak kerajaan untuk ganti rugi tuntutan ataupun apa-apa fee dan perbelanjaan yang sepatutnya dibayar oleh kontraktor kerana kecuaian atau tertakluk kepada undang-undang. Okey, baiklah. Ini sahaja bahagian saya. Kita akan teruskan kepada sahabat saya seterusnya. Saya Nur Syuhada Muhammad Suhaili akan menerangkan antara 5 syarat yang terkandung dalam kontrak. Fasal 13 merupakan syarat kontrak mengenai perubahan dan spesifikasi. Pegawai penguasa boleh ubah lukisan asal dan spesifikasi dalam kontrak pada bila-bila masa tanpa izin, tetapi mesti tidak melebihi 20% daripada jumlah harga asal kontrak. Sekiranya lebih daripada 20%, pegawai penguasa mesti minta persetujuan dan pihak kontraktor dapat 5% bayaran tambahan. Saya ambil contoh dengan angka kecil supaya mudah faham. Katakanlah harga asal kontrak ialah RM1,000 dan terjadi perubahan lebih dari 20%, iaitu 30%. 20% daripada RM1,000 ialah RM200 dan 30% daripada RM1,000 ialah RM300. RM200 merupakan harga had perubahan dan RM300 pula merupakan harga perubahan sebenar. Bermakna RM300 ditolak dengan RM200 bersamaan dengan RM100 dan 5% daripada RM100 ialah RM5. Jadi, pihak kontraktor akan mendapat bayaran tambahan sebanyak RM5. Seterusnya, Fasal 41 merupakan syarat kontrak mengenai bayaran kemajuan. Sekiranya kerja dapat capai nilai yang telah ditetapkan, pihak kontraktor akan dapat sijil daripada pegawai penguasa dan dapat 75% bayaran. Selebihnya masuk dalam wang simpanan khas untuk tanggung kos baiki kecatatan kerana sijil tersebut yang diterima bukan penentu dan tiada kaitan dengan kesempurnaan kerja tersebut. Pegawai penguasa akan bayar dalam masa 14 hari, tetapi pihak kontraktor mesti buat surat sumpah dan menyediakan sijil surat penyerahan yang ditandatangan oleh pihak Pesuruhjaya Buruh bagi menandakan bahawa pihak kontraktor sudah buat semua pembayaran kepada pekerja serta orang bawahannya seperti yang ada dalam Undang-Undang Buruh dan KWSP. Fasal 39 pula merupakan syarat kontrak yang berkaitan dengan wang kos prima dan wang peruntukan sementara. Pegawai penguasa akan pilih subkontraktor yang terdiri daripada dua bahagian, iaitu
Bagi kerja pemasangan dan perkhidmatan dikenali sebagai subkontraktor dinamakan. Manakala bagi kerja pembekalan peralatan tertentu dikenali sebagai pembekal dinamakan. Wang kos prima merupakan terdiri di bawah subkontraktor dinamakan kerana melibatkan kerja pemasangan dan perkhidmatan. Begitu juga dengan wang peruntukan sementara terdiri di bawah pembekal dinamakan kerana melibatkan kerja pembekalan peralatan tertentu. Namun, bayaran bagi kerja tersebut akan dibayar kepada pihak kontraktor, bukan kepada subkontraktor tersebut. Dan sekiranya kerja tidak selesai, bayaran akan dipotong sebahagian serta digantikan dengan pihak kontraktor lain. Pihak kontraktor mesti buat ikatan perjanjian dengan subkontraktor tersebut kerana mereka bertanggungjawab dalam proses pembayaran kepada subkontraktor. Pihak kontraktor boleh tawar harga bagi kerja pembekalan peralatan tertentu tanpa halangan pegawai penguasa walaupun harganya sangat murah. Fasal 35 pula merupakan syarat kontrak yang berkaitan dengan sijil kelewatan dan lanjutan masa. Kerja mesti siap tepat pada masanya, kalau tidak, pihak kontraktor kena denda. Sekiranya rasa tidak dapat siap pada masa yang telah ditetapkan, kena bagi tahu pegawai penguasa secara bertulis. Pegawai penguasa terima lewat dengan sebab yang munasabah dan mengganggar tempoh lewat untuk mengeluarkan sijil lanjutan masa. Antara sebab yang munasabah ialah kejadian yang tidak dapat dielakkan, cuaca buruk yang luar biasa, pegawai penguasa membuat perubahan terhadap kerja kontrak tersebut, pihak kontraktor lewat menerima butiran-butiran atau arahan-arahan daripada pegawai penguasa, pergaduhan umum atau pekerja-pekerja yang mogok, kerja-kerja kontrak lain yang dikontrakkan oleh kerajaan berlaku kelewatan, kerja-kerja oleh subkontraktor dinamakan yang lambat. Pegawai penguasa mengeluarkan sijil siap kerja kepada pihak kontraktor kerana siap kerja dengan memuaskan. Tarikh siap kerja merupakan bermulanya tempoh tanggungan kecacatan yang mesti ditanggung oleh pihak kontraktor dengan menggunakan 10% daripada harga kontrak wang simpanan tahanan khas. Namun, pegawai penguasa boleh arah orang lain kalau pihak kontraktor gagal baiki kecacatan tersebut dan bayar dengan memotong baki bayaran yang belum diberikan. Sekiranya semua bayaran telah selesai, pegawai penguasa boleh menggunakan jaminan pelaksanaan kontraktor untuk menanggung kos baiki tersebut. Nama saya Nur Hazira binti Rosman Nubuat. Pasal 37 iaitu pemansuhan kontrak. Secara amnya, pemansuhan kontrak tidak boleh diberhentikan dengan serta-merta tanpa sebarang sebab yang munasabah. Kontrak yang dijalankan di antara pihak pemilik atau klien atau pihak kerajaan seperti OZKR dan kontraktor boleh dimansuhkan dengan beberapa syarat, di antaranya kontraktor tanpa sebarang sebab yang munasabah meninggalkan kerja tanpa menyiapkannya. Kedua, kontraktor gagal meneruskan kerja dengan memuaskan. Yang ketiga, kontraktor tidak mahu atau selalu tidak mengendahkan arahan daripada pegawai penguasa yang bertulis untuk mengganti atau mengalih kerja-kerja atau bahan yang tidak elok atau rosak. Yang keempat, kontraktor jatuh muflis atau menyerahkan sebahagian atau keseluruhan kerjanya kepada pihak lain tanpa pengetahuan pegawai penguasa. Mengikut peraturan kontrak, sekiranya perkara di atas berlaku berterusan selama seminggu, maka pegawai berkuasa berhak untuk memansuhkan kontrak tersebut. Surat amaran hanya akan dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya JKR sekiranya surat amaran dan notis telah dihantar kepada kontraktor namun masih tidak diendahkan.
oleh pihak kontraktor. Pihak JKR akan mengambil langkah menyiapkan kerja yang terbengkalai mengikut prosedur. Yang pertama, JKR akan mengambil atau membuka semula tawaran kepada kontraktor. Kemudian kontraktor yang dipilih akan meneruskan kerja-kerja pembinaan dengan menggunakan segala barang termasuklah rumah kongsi dan alat kepunyaan kontraktor yang gagal sebelumnya. JKR boleh menyudahkan kerja-kerja terbengkalai itu dengan kaki tangan JKR itu sendiri. Menurut perkara yang disebut di atas, segala perbelanjaan tambahan untuk menyudahkan kontrak yang dimaksudkan itu akan ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor yang gagal sebelumnya. Setelah kontrak dimansuhkan juga, tiada bayaran akan dibenarkan kepada kontrak yang gagal itu sehingga kontrak itu disiapkan oleh kontraktor yang berikutnya. Muflis bermaksud seseorang itu diisytiharkan sebagai bankrupt dan tidak mampu atau berkuasa untuk melunaskan segala hutang-hutangnya. Jika didapati sekiranya kontraktor melanggar perjanjian kontrak dengan mengandaikan kerjanya bertujuan untuk membayar hutang-hutangnya, tindakan mahkamah akan diambil. Perjanjian kontrak di antara kontraktor yang telah muflis itu bersama kontraktor baharu dianggap tidak sah mengikut Akta Kontrak 1950 semakan 1974. Atas alasan tersebut, pihak kerajaan akan menghantar notis pemberitahuan mengenai pemansuhan kontrak di antara pihak kontraktor bersama kerajaan. Timbang tara bermaksud langkah menyelesaikan segala masalah yang timbul daripada hasil pertelingkahan atau perselisihan pendapat di antara kedua-dua belah pihak yang terlibat. Kedua-dua belah yang dimaksudkan itu adalah pegawai penyelia iaitu pihak kerajaan atau klien dan kontraktor. Manakala orang ketiga yang dimaksudkan sebagai pihak berkecuali merupakan pegawai eksekutif atau pegawai atasan di mana beliau tidak mempunyai kaitan atau kepentingan dalam perbalahan tersebut. Perselisihan di antara pihak kontraktor dan klien atau pegawai penyelia sering berlaku semasa kontrak masih berkuat kuasa, kerja telah siap, pemberhentian kontrak, kerja diberhentikan, pemecahan kontrak menuntut sijil yang menjadi haknya yang masih dipegang oleh pegawai penyelia iaitu pihak kerajaan. Segala pertikaian atau perselisihan hendaklah merujuk kepada pegawai penguasa untuk mendapatkan keputusan. Sekiranya gagal mendapatkan maklum balas selama 45 hari, pihak kontraktor boleh merujuk kepada penimbang tara. Timbang tara dijalankan di Pusat Timbang Tara Serantau di Kuala Lumpur. Penimbang tara mempunyai hak dan kuasa untuk mengkaji atau menyemak mana-mana perakuan. Pendapat keputusan yang dikeluarkan oleh penimbang tara adalah muktamad. Sekiranya penimbang tara itu meninggal dunia atau tidak sanggup atau tidak berupaya bertindak meneruskan menjadi sebagai orang perantara yang ketiga, maka pihak kerajaan dan kontraktor akan atas persetujuan bersama akan melantik orang lain sebagai penimbang tara mengikut Akta Timbang Tara 1952 semakan 1972. Kesimpulan, di dalam industri binaan, tanpa tawaran maka tidak akan wujud kontrak. Di sini menunjukkan kontrak amat penting bagi memastikan peranan dan tanggungjawab pihak yang terlibat seperti kontraktor juga hendaklah menyiapkan kerjanya dengan sempurna tanpa menjejaskan tahap minimum mutu kerja serta reka bentuk seperti mana yang dikehendaki oleh pemilik. Ia juga mesti menyiapkan kerja mengikut masa yang telah ditetapkan. Pihak pemilik pula hendaklah memberikan segala butiran beserta keterangan yang jelas bagi memudahkan pihak kontraktor memahami apakah yang hendak dikehendaki serta harga tawarannya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.